Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke episod ketujuh kita. Hari ini kita akan belajar tentang RPG Virtual Meetings. Okay, RPG Virtual Meetings. So kita berjumpa sebentar lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat. Saya Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Apa khabar semua hari ini? World Cup dah habis dah ke? Saya tanya bukan sebab saya tengok, saya tak minat pun. Tapi dekat rumah tu memang on je lah all the time. So minggu ni saya berbaju batik ya, dan saya nak main satu game secara trivia dengan tuan-tuan dan perempuan kat sana. Minggu lepas kan saya ada bising-bising kan tentang saya punya setting kan. Setting saya kata producer minta lah bagi cantik sikit saya punya setting ni. Tengok ada perubahan tak you all? Macam tak ada perubahan kan? Ada perubahan. Cuba teka apa perubahannya. Bandingkan dengan video minggu lepas dengan video minggu ni, apa perubahannya? Dia bagi saya lampu satu. Boleh lah bagi daripada tak ada kan lampu. Lampu IKEA ni. Right, barulah nampak ala-ala macam profesor sikit kan. Okay, so hari ni kita akan, kalau macam ingat kan dalam minggu lepas kita belajar tentang macam mana kita nak buat satu permainan yang boleh mencapai hasil pembelajaran kursus dengan menggunakan jenis permainan RPG ataupun role playing game. Dan saya telah memperkenalkan satu software, satu perisian, iaitu role playing game playground, ya, RPG Playground. Okay, tapi RPG Playground ni maksudnya kita dah buat dah game kita tu, so kita bagi link dekat student, so student pun akan main lah. Tapi sebenarnya kita juga boleh buat RPG dalam bentuk virtual meetings. You all semua pakai virtual meetings, you all pakai apa? Google Meet? Adakah pakai Webex? Ataupun Zoom? Ataupun Google Meet? Ataupun apa? Ke Google Meet aku dah sebut tadi. Apa you all guna apa untuk you punya meeting? Microsoft Teams? Jadi ini yang saya sebut ni adalah yang pada kebiasaannya memang inilah yang biasanya digunakan. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih menarik lagi, yang lebih fun lagi sebenarnya untuk kita buat virtual meetings ni sebenarnya. Yang ala-ala macam role playing game yang saya ajarkan pada minggu lepas tu. Okay? Tapi dia bersifat live lah maksudnya. Ya, maksudnya masa tu juga dia macam Zoom juga, cuma kita boleh gerak-gerak. Dan kita boleh main kejar-kejar sebenarnya dekat dalam tu. Okay, saya perkenalkan dekat skrin. Kalau dekat Google, type je perkataan gather, G-A-T-H-E-R, gather, enter. Okay, dia akan keluar ni, yang pertama sekali ni, gather town ni, gather building better teams bit by bit. So kita klik benda ni. Kalau macam saya, sebab saya dah ada account. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang tak ada account lagi, kenalah buat account terlebih dahulu. Okay, so jadi maknanya, kalau macam saya, contohnya saya nak masa PKP, zaman PKP tu kita kat rumah, pelajar kat rumah mereka. Jadi nak buat kelas tu selalunya pakai Zoom lah kan, kalau cari yang paling senang. Tapi saya buat pakai Gather. So bila pakai Gather ni, kononnya lah saya ambil yang ni Cuba Manja ni. Saya bagi nama game ni Cuba Manja. So basically yang ni adalah kali pertama saya menggunakan Gather untuk tujuan pembelajaran saya dengan pelajar. Jadi apa yang saya buat, dia sama je macam fungsi Zoom. Ada kamera dengan ada mikrofon. Kalau kita nak tutup kamera, boleh tekan je kat sini, tutup, camera is off. Kalau nak kamera on-kan saja. Okay, nama kita boleh pilih, sama juga macam dekat dalam Zoom ataupun dalam Google Meet. Kita boleh pilih nama apa kita nak. Dan kalau kita punya avatar pun kita boleh tukar. Macam saya ambil yang ni. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak tukar kepada yang lain pun boleh tukar juga. Right? Dan lepas tu just go to join. Okay. So bila go to join, akan masuk ke dalam ni macam kita masuk Zoom. So kalau ada orang lain dalam ni,
dia pun akan ada bersama-sama dengan kita lah. Yang ini bukan, yang ini adalah watak-watak yang ada dekat dalam game ni. Jadi maksudnya kita boleh bermeeting macam ni sebenarnya. Dan bila kita datang dekat dengan orang lain yang bukan watak, kalau dengan watak dia macam ni. Tapi kalau katakanlah kita berjumpa dengan orang lain, dia akan keluar gambar kita dan kita boleh bercakap dengan each other. Nanti di bahagian atas kita punya avatar tu sebenarnya, okey, kita akan nampak muka orang tu. Maknanya kalau katakanlah muka kawan kita, dia akan keluar macam dekat Zoom tu, dia akan keluar dekat atas kepala watak avatar kita tu, akan keluar satu macam TV screen yang kecil, ada muka kawan kita. Lepas tu kita boleh bercakap. Tapi the moment kita gerak jauh daripada dia, dia akan basically kita tak boleh dengar dia lah. Dia konsep dia macam dalam kehidupan sebenar lah. Kalau kita cakap dengan orang, kita kena cakap dekat-dekat lah kan. Kalau kita cakap jauh-jauh, nanti tak dengar lah suara dia. Macam tu lah konsep dia, lebih kurang macam tu ya. Okay, so yang tadi tu macam susah sikit tunjuk. Okay, ni contoh beberapa layout yang telah saya gunakan lah. Okay, this one. Okay, camera off. On kan kamera. Okay, so join. Okay, kalau katakanlah for example, ni saya buat, yang ni saya buat sendiri. Dia punya setting ni, tu yang ada fountain besar tu. Okay, so katakanlah nak masuk. Kita boleh buat lah. Kalau saya pernah buat macam bentuk classroom. Mereka masuk dan mereka duduk dalam classroom. Tapi classroom macam gini lah. Tak boleh masuk. Okay, kalau nak main, press tab X. Alright, dia boleh main satu game yang lain. Ada game yang kita boleh masukkan dekat dalam ni. Ya. Alright, join a game. Okay, kita boleh buat lah. Kita boleh join game. Maknanya ini kita selitkan sambil dia ke kelas nak belajar dan kita sebab kena ingat satu perkara ya. Kamera boleh fokus kat saya lah kot. Kena ingat satu perkara, pelajar ni sebenarnya ada pelbagai jenis ya. Ada pelajar yang lebih kepada visual. Ada pelajar lebih kepada auditory ataupun aural. Dia called aural learners lah. Jadi mereka lebih kepada mendengar. Ada pelajar jenis yang kinesthetic learners. Dia kena buat baru dia boleh belajar. Jadi kalau macam kita nak bagi lecture yang panjang dekat dalam Zoom, kalau kelas bersemuka 1 jam, maka 1 jam juga kita nak buat dekat dalam Zoom. Pelajar yang aural learners, dia mungkin boleh mendengar lah selama 1 jam tu sebab dia memang jenis yang begitu. Tapi kalau pelajar yang contohnya, okay, sebelum saya pergi kepada kinestetik, kalau pelajar yang visual pula, kalau kita bercakap dalam Zoom sejam, tapi kita ada share screen, tunjukkan slide pula, slide kita tu ada banyak gambar, diagram dan sebagainya, dia pun boleh bertahan juga. Tapi kalau yang kinesthetic learner ni, dia memang tak boleh bertahan lah kalau dengan cara begitu. Jadi sebab tu bila kita gunakan cara macam yang kita buat ni, maknanya dia bukan Zoom ataupun Google Meet ataupun Microsoft Teams ataupun Webex yang hanya nampak muka orang yang bercakap dengan muka orang yang tengah mendengar sahaja, tetapi sebenarnya boleh nampak persekitaran kat situ dan boleh mengalami secara imersif, maka dia akan lebih membantu pelajar tersebut untuk memahami dengan lebih efektif lah. Maksudnya kan, kita ni kalau konsentrasi kita terganggu, tak boleh concentrate kan, memang tak boleh nak faham lah, memang tak boleh nak bukan faham, tak boleh nak absorb pun, tak boleh nak hadam pun benda tu sebab kita tak menumpukan perhatian, tak boleh menumpukan perhatian. So dengan cara macam ni, dia kalau dia rasa boring, kita biarkan saja, dia boleh keluar sekejap, bermain-main dengan game-game yang ada kat luar ni ya. Jadi ini adalah contoh game yang saya pernah gunakan untuk tujuan pembelajaran dalam kelas lah. Okay, saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat benda ni. Kalau macam Zoom tu tak ada apa-apa lah, basically you just masuk je kan.
Kalau macam yang ni, you kena sediakan dia punya setting dulu, basically macam mana. Okay, contohnya, saya nak buat yang baru, create space. So, klik create space, dia ada template. Okay, dia tanya, you nak buat conference ke, you nak buat social gathering ke, ataupun remote office. Kalau macam saya suka, kalau untuk kelas, saya suka pilih macam get conference. Okay, so bila pilih conference, okay, conference tu untuk apa? Talk or seminar ke, meeting ke, apa benda ke? Katakan saya ambil kelas or workshop. Alright. Dia tukar, nampak? Bila kita ambil kelas dan workshop, dia tukar. Okay, professional business, community organisation, education or academia. Saya pilih education or academia. Dia tukar lagi setting. Dia nampak? Okay, lepas tu, pergi ke depan. Is this an internal or external event? Okay, sebab kelas saya dengan pelajar je, internal lah. So bila internal dia jadikan agak santai sedikit, ya. Alright. Seterusnya, how many people are you expecting to attend? So kalau saya punya kelas, saya ada 120 orang. So 100 ke 200 lah. Okay. Would you like to create a new gather space? Yes, a new space. Okay. Alright, so dia buka. Dia dah buatkan kita punya space. Alright. So apa yang perlu kita buat adalah, okay, apa yang perlu kita buat adalah, kalau kita nak tambah rooms, okay, katakan ini adalah yang dia dah bagi basic, tapi kalau kita nak tambah rooms, nak bagi tempat pelajar untuk hang out, kita ambil lounge rooms. Boleh? Kita just pilih je bilik ni, dan kita boleh masukkan ke dalam benda ni, sekejap. Okay, kalau kita dah habis menambah ruang, maknanya dah puas hatilah dengan keadaan yang macam ni kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita pun klik di bahagian bawah tu, sebelah kanan di bahagian bawah sekali, finish adding room. Nampak saya punya cursor tu menyebabkan dia bersinar di situ. So finish adding room. Okay, dia akan keluar macam tu. Event name bila, kita boleh masukkan event name kita, event kita bila nak start dan sebagainya. Event name tu katakanlah apa ni, kelas tata cara sivil. Alright. So create event. So dia akan tersedialah untuk digunakan. Saya dah ada kat dalam tu. So yang penting pergi dekat button tepi ni, invite. Okay, ambil invite. Okay, dan berapa hari kita nak bagi dekat pelajar ni. Kalau katakan 1 semester, terus je lah buat. Sebulan ke apa benda ke. Okay, atau kalau katakan ni 1 hari, okay 1 hari. Copy invite link. Nak bagi dekat email pun boleh juga, tapi saya malas. So selalunya saya akan ambil link dan saya akan pastekan link tu dekat dalam WhatsApp. Jadi barulah dia boleh berjumpa, kita boleh berjumpa bersama-sama di dalam ruang ini untuk kita belajar bersama-sama. Jadi maksudnya basically kita just berdiri kat sini je lah. Mana-mana kita nak berdiri. Okay. Lepas tu nanti siapa-siapa datang dekat dengan kita, dia akan dengar apa yang kita cakap. Yang bergerak jauh, tak dapat lah. Itu saja. Alright, so itu saja perkongsian saya. Show kat sini balik. Okay, baru nampak. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk minggu ini dalam episod yang ke-7. Dia lebih kepada lanjutan daripada RPG Playground yang kita gunakan dalam minggu lepas tu lah. Cuma kali ni kalau nampak dia lebih imersif, dia lebih live, dia lebih orang kata real time lah sebenarnya. So saya berharap dengan perkongsian ini para pensyarah, guru-guru, trainer dan sesiapa sahaja pengajar di luar sana dapat memanfaatkan benda ni untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi tak adalah macam kalau orang kata na'udzubillah min zalik lah, kalau berlaku lagi sekali lah Perintah Kawalan Pergerakan, tak adalah kita asyik nak ber-Microsoft Teams dengan apa ni orang kata Zoom dan Google Meet sahaja. Adalah option lain sebenarnya yang boleh kita gunakan untuk menjadikan kelas itu lebih imersif
lebih experiential dan juga lebih menarik. So, sekian saja perkongsian saya pada minggu ini. Semoga ceria selalu, salam hormat dan kita jumpa lagi dalam episod 8 di minggu hadapan. Jangan lupa bersama-sama dengan Akash dan Irzal dalam kondenser esok malam. Bye!